Jadi model pengajaran langsung dalam model pengajaran behaviorisme ini kita lihat yang pertama pendekatan untuk pengajaran kemahiran asas. Yang ini yang kita kaitkan dengan pengajaran langsung. Kalau kita kait dengan pengajaran behaviorisme, dia nak pelajar itu lihat secara langsung apa yang dia boleh buat melalui tingkah laku. Sebab itu pengajaran kita mesti ada pengajaran kemahiran asas di mana pelajaran terarah matlamat dan pembelajaran sekitar ala berstruktur. Yang pertama melibatkan jenis hasil pembelajaran pelajar, yang kedua aliran aktiviti pengajaran, yang ketiga persekitaran pembelajaran. Yang semestinya kita tahu jenis hasil pembelajaran pelajar macam mana. Kalau jenis hasil pembelajaran, jangan lupa kita kaitkan dengan apa yang mereka boleh capai. Dan yang kedua, apa yang langkah-langkah aktiviti yang teratur supaya pelajar itu mudah ikut, faham berkaitan dengan pengajaran kemahiran asas tersebut. Langsung ya. Lepas itu, persekitaran juga yang membantu. Kalau contoh yang kamu ambil semayang tu, ambil wuduk tu, tak kalah ambil air wuduk tu di dalam kelas. Itu yang saya boleh kaitkan. Aliran dia mungkinlah yang mana ikut aliran mengambil wuduk. Adakah membasuh muka dulu ke, membasuh kaki dulu ke? Itu yang kita boleh kaitkan. Yang kalau kaitkan dengan jenis hasil pembelajaran, apa? Sama ada pelajar itu faham ke ataupun pelajar itu boleh tunjuk cara ataupun boleh aplikasi mengambil wuduk. Itu yang kita boleh kaitkan. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran langsung, yang pertama pengenalan, review. Apa topik yang perlu dipelajari, yang diketahui oleh pelajar. Kalau kita tak review dia punya topik, pelajar tidak tahu apa yang mereka nak pelajari pada hari tersebut. Dan sebelum kita menunjukkan apa-apa, sebaiknya kita menerang serba sedikit dan dengan contoh supaya pelajar itu boleh faham apa yang kita nak cakap, apa yang mereka perlu kuasai. Lepas itu, barulah kita katakan yang ketiga, amalan terbimbing. Maksudnya ada peluang melatih. Bila ada melatih, maksudnya ada pelibatan pelajar itu sendiri buat. Kita bimbing dia. Sebab itu pembelajaran langsung. Dia tengok secara langsung apa yang guru itu buat antara cara-cara mengambil wuduk, macam mana membasuh tangan sampai ke siku ke apa semua. Di situ kita boleh membuat amalan terbimbing. Mungkin kat sini boleh jadi kalau kita nak kaitkan mereka buat secara berpasangan. Mungkin pasangan yang kalau kita sebagai guru memang kita tak boleh nak lihat semua orang. Kalau pelajar 40 macam mana? Sebaiknya kita boleh beri secara tugasan ke, tugasan kumpulan ke, berpasangan ke. Jangan lupa ada satu senarai lah. Senarai semak ke apa yang pelajar itu dah buat, catat. Itu yang kita boleh kaitkan dengan pembelajaran langsung untuk amalan terbimbing yang ketiga. Dan yang keempat, penutup. Di situ apabila dah ada penutup, di situlah kita boleh merumuskan pelajaran. Apabila merumuskan pelajaran, bukan di pihak kita sahaja. Kita boleh minta apa yang dapatan daripada pelajar-pelajar. Mungkin mereka boleh respon, mereka boleh buat apa, kan? Dan seterusnya latihan kendiri. Yang ini latihan kendiri maksudnya kita boleh minta pelajar itu buat di rumah ke. Kan sekarang banyak digital, mereka kan ada handphone. Suruh mereka ambil rakaman yang mereka mengambil wuduk. Kan? Itu latihan untuk dia kongsi lagi di dalam kelas. Sebaiknya apabila mereka dah boleh buat, maksudnya mereka respon terhadap pembelajaran mereka. Dan dengan ada tersebut, dengan ada rakaman tersebut, kita dah boleh menilai lah. Penilaian maksudnya tahap penguasaan budak tu macam mana bila dia dah melaksanakan mengambil air wuduk dengan tertib ke apa semua. Dengan buktinya ada video yang dikongsi. Kalau contoh dalam kelas tu ada 40 orang pelajar, semuanya respon melalui WhatsApp sampai jam handphone cikgu. Kan? Jadi bila ada respon maksudnya mereka dah involve dalam pembelajaran. Mereka seronok mungkin. Masing-masing nak tunjuk.
Di situ kita dah boleh jadikan sebagai sampel untuk penilaian setakat mana tahap penguasaan pelajar. Jadi ini antara yang boleh kita kaitkan dengan proses pengajaran langsung. Yang pertama, pengenalan, menarik perhatian. Kalau menarik perhatian, kita kena gunakan seinduksi lah. Seinduksi apa yang paling menarik untuk kita tackle pelajar tentang pelajar mengambil air wuduk. Lepas tu, perkembangan, guru bolehkanlah memodelkan tingkah laku. Dengan ada tingkah laku itulah kita boleh mengajar pelajar itu secara langsung, iaitu demonstrasi dan tunjuk cara macam mana nak mengambil wuduk. Dan seterusnya latihan terbimbing, guru beri tugasan lah. Tadi yang contoh tadi boleh kaitkan dengan huraian ini ya. Beri tugasan tadi secara kumpulan ke pasangan dan lepas tu guru merumuskan pelajaran. Guru juga bolehlah, sebab ini proses pengajaran kan, jadi di pihak guru. Guru bolehlah respon terima kasih ke 100% setelah menunjukkan cara yang betul. Lepas tu mungkin ada ganjaran ke kan atau pulang. Jadi penutup tadi saya dah tekankan, dan latihan kendiri mungkinlah guru dah boleh gunakan bahan-bahan tadilah, rakaman untuk pelajar tadi melihat tahap penguasaan dia, dan bolehlah masukkan dalam folio ke file ke yang berkaitan dengan penilaian. Di situ dah bolehlah mentaksir kemajuan murid. Kalau kita dulu penilaian kalau lihat secara kognitif, habislah rasanya satu ataupun dua muka surat pelajar itu terpaksa huraikan macam mana cara mengambil wuduk. Seeloknya pada masa kini pentaksiran berasaskan bilik belajar, di situ kita dah boleh guna bukti secara langsung. Mungkin kita dah tengok pelajar itu buat sendiri di depan mata ataupun rakaman, itu dah boleh kita mentaksir kemajuan murid. Okey, seterusnya yang kedua iaitu pembelajaran mastery untuk model pengajaran behaviorisme. Kalau kita lihat mastery ini dimaksudkan satu kaedah pengajaran secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari. Jadi contoh kalau kita tengok kurikulum sekolah rendah lah, dia ada pembelajaran dia dari mudah ke susah, dari senang ke lebih kompleks. Sebab itu kenapa? Dia nak belajar menguasai dulu sesuatu asas, barulah dia boleh akhirnya menghasilkan sesuatu pembelajaran yang lebih kompleks. Sebab itu kalau yang mastery ini dia tersusun. Okey, tersusun pembelajaran dia. Supaya pelajar ini dia menguasai dengan tertib, dengan tidak ada kelompongan, supaya pengetahuan yang diperoleh itu tidak loose lah. Dia telus. Semua perkara dia pelajari secara terperinci. Sebab itu dia menekankan unit-unit kecil pengetahuan ataupun serta kemahiran yang dipelajari. Kalau kita lihat prinsip-prinsip pembelajaran mastery, yang pertama, semua murid normal boleh menguasai apa-apa yang diajar oleh guru. Betul. Murid normal ini takkanlah kita yang macam baru je hari pertama sekolah kan. Takkanlah kita dah mengajar membaca Al-Quran. Sebab itu pada kelas tahun pertama, kelas tahun 1 lah, kenapa Iqra dulu, kenapa mengenal huruf hijaiyah dulu. Itu ada step-step untuk menguasai macam mana dia pengakhiran dia boleh membaca Al-Quran dengan lancar. Okey, yang lancar itu maksudnya yang lebih kompleks kah? Mungkin ada teranum ke apa semua kan. Itu lebih kompleks. Sebab itu dia ada susunan yang cantik untuk kita kuasai sesuatu perkara.
Dan yang kedua, pembelajaran dipecahkan kepada unit-unit kecil yang penyusunannya pengetahuannya bermula daripada mudah kepada sukar supaya mudah difahami oleh murid. Kenapa mudah ke sukar? Supaya dia dapat memperoleh pengetahuan sedia ada. Kalau dia dah ada pengetahuan sedia ada, dia kembang lagi peringkat kedua. Lepas tu kalau dia kembang ke peringkat kedua, dia masih tak faham, dia boleh kaitkan pengetahuan yang lama. Sebab itu dia ada peringkat mudah ke sukar supaya dia boleh connect lagi dengan pengetahuan lama dan dia boleh improve kepada pengetahuan yang akan datang supaya dia makin mantap. Okey, yang ketiga, masa yang diperuntukkan harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid dalam mencapai objektif hasil pembelajaran. Ingat tak zaman sekolah dulu, guru sentiasa nak kerja-kerja menghabiskan silibus. Tapi sekarang kita tak perlu macam tu sebab kita kena pandai pilih standard kandungan dan standard pembelajaran mana yang kita boleh combine untuk dia capai. Apabila dia tidak semestinya mengajar hari ini kita kena ajar standard pembelajaran satu saja. Sebenarnya standard pembelajaran boleh digabung dan menghasilkan satu kemahiran yang mantap. Di situ kita dah boleh bila kita mengajar kita tengok kita punya kurikulum dah mencapai, tak perlu kita berebut untuk menghabiskan silibus. Okey, jadi guru berkeyakinan bahawa semua murid yang berbeza boleh menguasai apa-apa yang diajar. Jadi guru juga perlu mendorong murid untuk menguasai sesuatu perkara yang diajar. Sebab itu kenapa kurikulum kita sekarang perlu ada standard. Kenapa ada band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Sebab dia nak lihat setakat mana, standard mana pelajar itu mencapai. Contoh kalau budak itu tahun 5, tengok-tengok dia cuma faham band 1 saja. Mungkin kita, sebab itu ada pelajar yang tidak mencapai band yang sepatutnya ketika umur dia tahun 5. Itu yang kita boleh lihat dalam konteks pembelajaran mastery. Jadi pembelajaran mastery ini kita kaitkan dengan behaviorisme, apa yang patut dia capai pada peringkat yang sepatutnya. Kalau mudah, kalau sesuatu perkara yang mudah juga dia tak capai, memang ada problem lah. Kalau mudah itu macam mana kita nak ajar pelajar itu, kita gunakan macam-macam ABM yang dia patut ikut. Kalau ikut pengajaran yang lebih kepada ABM apa yang guru guna, yang saya boleh beri katakan tadi yang replika Kaabah kan. Dia bila tawaf dia faham macam mana rupa tawaf. Adakah dia nak pusing? Adakah dia langgar saja? Kalau dia faham pusing 7 kali, perkara mudah itu maksudnya tingkah laku itu dia dah ikut. Maksudnya tingkah laku dia pusing 7 kali. Macam mana cara pusing pun mesti ada cara kan. Macam contoh bahu kita tak boleh macam mesti menghadap Kaabah kan. Itu antara contoh yang kita boleh kaitkan dengan model pengajaran behaviorisme dalam pembelajaran mastery ini. Walaupun dia perkara mudah ni, pusing, tapi cara pusingan itu kita tengok dia punya bahu tidak menghadap tu pun salah. Jadi macam mana cara itu yang kita boleh nak kaitkan, dia nak kuasai kemahiran itu dengan mudah tapi dengan cara yang betul. Okay? Dan seterusnya, guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran murid yang berbeza. Sebab itu, ini yang menuntut guru kena faham dan kena tahu pelbagai kaedah mengajar yang boleh diambil dan digunakan kepada pelajar-pelajar mengikut gaya pengajaran mereka lah. Sebab kita kena ikut cara mereka belajar. Gaya dia mungkin ada yang suka muzik, kita kena ikut, tapi ikut sesuai kesesuaian dalam kelas lah. Guru boleh tackle mana kaedah yang sesuai dengan mengambil kira gaya pembelajaran murid. Dan seterusnya, guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah ataupun aktiviti PDP supaya mereka dapat menguasai apa-apa yang diajar dalam masa yang singkat. Kalau kamu mempunyai ada satu objektif tak semestinya cuma satu aktiviti. Boleh banyak-banyak aktiviti untuk beat satu objektif supaya ada penguasaan
pembelajaran itu lebih mantap lah.